antara kedai-kedai kami yang mempunyai pelbagai jenis keripik. Terdapat lebih 30 jenis keripik. Sos Korea ni saya telah olah mengikut cita rasa orang kita. Hasil dari jualan berniaga di tepi jalan. Resepi sambal ikan masin Q Shahada Empire adalah resepi turun-temurun daripada keluarga saya sendiri. Tenggiri jeruk ni menghasilkan daripada ikan yang segar. Kerupuk baby dan kerupuk keping tanpa MSG. Nak rasa dimsum rasa asli? Nak rasa dimsum rasa sebenar? A moment of dimsum delight. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala, tekun usaha untuk berjaya, takkan pudar. Semangat kita takkan pudar, semangat kita takkan pudar, semangat kita. Assalamualaikum, anda bersama saya Fizo Omar dalam program Zero to CEO. Dan seperti biasa saya sentiasa ditemani oleh Ketua Mentor Datuk Faridah Hanim dan juri-juri terhormat kita, Datin Fauziah Gaus, Founder dan CEO FG Wallet Birdnest, Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Datuk Yasmin Mahmud selaku Ketua Juri kita. Minggu ini, lagi sekali peserta berdepan dengan tugasan yang mencabar. Bayangkanlah, setiap minggu mereka terpaksa berdepan dengan tugasan yang diberikan dan mereka terpaksa membuat tugasan tersebut tanpa sebarang alasan. Mentor kita tak nak dengar apa-apa alasan, kena buat je. Dan dengar kata minggu ini semangat peserta berkobar-kobar kerana mereka kena buat launching cari reseller. Kalau mereka tak buat tugasan ni, memang nanya kat mereka. Sebab mentor pada minggu ini memang garang. Siapakah mentor yang garang tu? Dalam episod kali ini, anda akan diberikan satu task yang sangat-sangat best untuk buat launch, untuk nak recruit reseller. Dalam launch ni, bukan kita nak tunggu orang, kita nak biar orang yang tunggu kita, orang yang terkejar-kejar because of our offer. Dan apabila kita dah ada banyak reseller, mudah untuk kita nak kembangkan kita punya business dan juga produk lah. Yang penting adalah kita nak kena recruit kita punya reseller ataupun kita punya tentera. Bila dah ada ramai tentera nanti, ramai reseller, lebih ramai orang tahu tentang kita punya produk. Betul, dekat poster tu saya perlu letak harga. Ni kalau saya letak harga. Perlu ke mention siapa tiga pertama yang kita akan hantar and then next. Yes. Bila launch tu dah habis, you kena susun terus. Hati-hati dengan tulisan font kecil ya. Ada setengah orang dia susah nak baca. Kalau benda-benda macam ni kan, kalau boleh buat dalam bentuk gambar, lebih mudah untuk difahami. So, di mana saya nak letak that qualifying reseller tu? Dia janji bayar. Bayar itu adalah komitmen. Yang mana yang masih rendah lagi waiting list, tolong tingkatkan usaha untuk nak dapatkan, nak besarkan you punya waiting list. Dalam task kali ni, matlamat utama dia satu je, recruit reseller seramai mungkin dalam masa yang singkat. Dalam nak mencapai tugasan utama ni, you perlu ada, ini task kecil. Okay, you kena define, you kena tulis balik you punya distribution channel. Task terusnya adalah anda kena buat, you kena senaraikan you punya fast action bonus, main bonus dengan surprise bonus. Dan yang ketiga adalah you perlu ada borang waiting list. Dan last kali of course lah, you kena tunjuk kepada saya you punya hasil launch. Lagi satu kriteria adalah yang recruit paling ramai. Tip saya, pelanggan sedia ada. Kadang-kadang kita fikir, pelanggan dia nak jadi ke ejen? Tak ada je nak jadi ejen. Tak cuba, tak tanya, tak tahu. Saya dapat rasakanlah, minggu ini sudah pasti semua peserta akan buat tugasan mereka sebab mentornya memang garang. Tapi sebelum tu kita tengok dulu apakah agaknya kriteria yang telah ditetapkan oleh Uncle Tiger bagi tugasan kali ini. Wow, itulah dia scoring sistem pada minggu ini betul-betul mencabar. Peserta telah pun diajar cara macam mana nak buat launching. Jadi saya percaya penonton di rumah teruja nak tahu apakah kesudahannya. Saya sendiri pun tak sabar nak tengok. Okey, berjaya ke tidak mereka ni untuk mendapat reseller? Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.
Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama saya dalam program Zero to CEO. Dan kepada penonton di rumah yang nak mempelajari juga ilmu keusahawanan yang ada di dalam program ini, anda bolehlah menonton versi penuh kelas yang dilalui oleh para peserta di website www.zerotoceo.com.my. Seperti biasa, kita akan mendengar pembentangan prestasi peserta dari mentor kita. Saya pun tak sabar nak tahu, masih adakah agaknya peserta yang tidak membuat tugasan pada minggu ini? Silakan Uncle Tiger. Untuk episod kali ini, para peserta dikehendaki membuat launch, mencari reseller seramai mungkin dan menjana pendapatan dari launch tersebut. Top 3. Yang pertama, Muhammad Amli bin Ros Badrul daripada Amli Holding Seram Berhad merekrut seramai 66 orang reseller baru dan jumlah sales dia dalam masa 4 jam adalah RM8,071.60. Yang kedua, Datin Nur Syazwani binti Abdul Halim daripada DJJ Food Industries. Dia berjaya merekrut seramai 34 orang dan jumlah jualan dia adalah RM5,111.50. Dan yang ketiga, Faizah Zakaria daripada Amanda Enterprise merekrut seramai 20 orang reseller baru dan jumlah jualan dia RM4,734.20. Bayangkan mereka baru sahaja belajar buat launch dah boleh capai keputusan seperti ini. Setiap minggu kita tengok ada je peserta yang tak nak buat tugasan, yang tak nak bagi komitmen. Jadi buat apa masuk program ni kalau dah dapat mentor yang hebat, peluang untuk menimba ilmu tetapi tak nak committed dengan tugasan yang diberikan? Susah juga tu kan. Saya rasa rugilah diorang ni. Mesti mentor-mentor kita kecewa dengan sikap mereka. Makin lama kita tengok makin ramai yang tak committed. Apa dah jadi ni Ibu Hanim ni? Itulah Fizo, kecewa tu memang tak dinafikan. Peluang kita dah sediakan depan mata. Kepada yang mahu berjaya dalam perniagaan mereka, pasti mereka akan gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Pada yang rasa dah hebat, tak nak bagi komitmen, kami mentor-mentor tak rugi apa-apa. Peserta itu yang rugi nanti. Tugas kami nak bagi ilmu dan jadikan mereka usahawan yang berilmu. Mereka tak nak pula ilmu tu. Jadi kita tak mampu nak paksa lah. Sebab kata pepatah Inggeris, we can bring the horses to the pond, but we can never force them to drink the water. Itulah dia Fizo. Betul sekali, saya setuju dengan apa yang Ibu cakap tadi. Kalau mereka nak berubah, mereka sendiri kena usaha untuk berubah. Jadi kita serahkan peserta bottom 3 minggu ini kepada pihak juri kita. Silakan Datin Fauziah Gaus. Okey, Assalamualaikum. Kepada bottom 3 saya nak panggil Nur Syakira. Boleh saya tahu apa masalah anda kerana tidak melakukan tugasan yang diberikan? Saya Syakira daripada Nasi Lemak Kotak Susu. Untuk task Uncle iaitu reseller launching dan juga reseller retailer launching, saya memang buat task yang diberikan. Kriteria untuk menang adalah jumlah sale terbanyak. Jadi sukar untuk saya bid dalam jumlah sale lah. Tapi kalau dikira dengan unit, saya berjaya jual 900 unit nasi lemak saya yang berharga RM1 dan 130 unit yang harga RM6.90. Untuk tas ini memang saya buat dan saya pun berada di dalam kelas tas review dengan Uncle. Adakah Syakira telah dapatkan reseller? Saya zero, saya tak dapat. Saya tak berjaya close melalui method yang Uncle ajar. Kebanyakan yang prospek yang subscribe dengan saya, mereka merasakan produk saya tidak bertahan lama dan mungkin commission yang diorang dapat daripada percentage saya punya produk tu sangat kecil. Saya hanya fokus pada tugasan yang diberikan. Tugasan tidak dijalankan
Sebab kita tak boleh nak kata disebabkan oleh saya punya produk murah, saya tak boleh nak dapat lebih. Sebenarnya bila murah, you boleh pergi big volume. Bila dapat tugasan macam ni, saya rasa kalau saya di tempat anda, saya akan pergi kepada mentor. Saya akan tanya mentor, macam mana saya nak gandakan sales saya ni? Saya faham produk awak fresh dan sebagainya, tapi kalau itu saja limitation yang you ada, you tak boleh bergerak seorang CEO yang berjaya. Jadi, I rasa reseller ini sangat penting. Bukan you je yang masak, tapi you kena cari jalan untuk bagaimana nak tubuhkan satu lagi tapak reseller you tu. Kepada semua anda di dalam tu, siapa-siapa je walaupun di observation, tolong ambil tahu setiap tugasan itu. Kalau anda rasa buntu, cuba cari jalan. Terima kasih Datin Fauzia Gaus. Seterusnya, kita dengar apa pula kata Datuk Yasmin Mahmud. Silakan. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum semua. Saya nak bertanya dengan Fazli. Fazli, saya rasa awak ni seorang usahawan, seorang profesional yang dah ada pengalaman sebelumnya ini ya. Jadi kenapa tugasan pada minggu ini tak buat langsung? Maaf pada mentor. Bukan bermaksud saya tak buat Saya buat kerja saya. Tapi mungkin tak boleh all out on our side. Untuk company kita orang memang baru lagi. Baru setahun lebih. And team saya pun agak kecil. So untuk capacity and masa yang diberikan, saya perlukan lebih sikit masa kot. Dalam masa seminggu lebih ni, dengan tersangka, banyak saya belajar. Kalau diberi lagi sekali lagi tugasan ni, saya boleh kejar the numbers lah. Okey, Cik Fazli cakap dengan saya, apakah pencapaian dan apakah pengajaran yang awak telah belajar? Kalau saya sebut satu, we need satu sistem untuk betul-betul atur our reseller. Sebenarnya bila melibatkan reseller, dia libatkan masa yang panjang. That thing memang kena susun betul-betul. And then, benda yang saya paling belajar sekali, macam mana kita nak reach market. Menggunakan FB saja kita boleh reach a lot of market untuk cari kita punya reseller lah. Tapi tak ada pencapaian, takkan tak dapat pun reseller. Itulah saya dah cuba tapi mungkin tak all out untuk our side. Kalau cuba betul-betul, mestilah ada satu orang pun mesti dapat. Tak dapat pun. Baiklah, itulah pandangan dan teguran juri-juri kita yang berpengalaman kepada peserta kita. Seterusnya, kita dengar apa pula kata Encik Rizal Naini. Okey, Syarul, saya di sini ada nak komen sikit lah berkenaan dengan tugasan yang Syarul perlu buat. Jualan Syarul melalui reseller ni adalah kosong ataupun zero. Dan dengan tidak ada reseller, maka definitely jualan kita akan kosong ataupun zero. So mungkin saya nak dapat sedikit penjelasan jugalah daripada Syarul. Apakah sebabnya jualan Syarul kosong dan mungkin apa yang saya difahamkan sini bertindak lambat. Kenapa Syarul? Saya dalam reseller memang new game bagi saya. Sebab saya biasa direct to customer menjual kan. So dalam game reseller ni saya banyak trial and error lah. Nak recruit manusia ataupun reseller bagi saya very tough sebab dia banyak faktor kita kena fikir lah. So itu salah satu kesilapan yang juga saya kena improve dari part itu juga untuk bagaimana nak dapatkan reseller yang terbaik. Satu, saya rasa lambat tidak tu ya betul. Saya seorang yang reseller perfect dan semua dah settle kalau nak iklankan. Tapi mentor kata just go. Okay, so saya dapat lesson learn kat situ. Memang bagus, perfection is good. Tetapi terlalu perfect yang mengakibatkan dan memakankan diri kita sendiri. Saya rasa perlu Syarul teliti dengan baik perancangan macam mana kita nak attract the resellers to come into our business to become our strategic partner. Marketing bukannya proses untuk menjual semata-mata. Ia adalah satu proses untuk kita beritahu dan ingatkan message kita kepada audience dan channel ataupun reseller kita yang betul mengenai bisnes kita. So selepas ni saya tengok Syarul mesti bertindak pantas dan cepat ya. Terima kasih kepada anda semua masih lagi bersama saya dalam Zero to CEO. Kita akan ketahui nasib bottom 3 usahawan mikro selepas ini kerana kita nak tengok dulu perjalanan Mak Chun bersama Jinianya. Minggu ini katanya Mak Chun tengah berkobar-kobar
nak buat launching, cari reseller. Dapat ke Mak Chun capai target dia? Jom kita tengok. Lo ni nak kena fikir lagu mana saya nak menambahkan sales junior-junior saya, lagu mana saya nak kena pastikan yang junior-junior saya boleh buat duit, boleh mencapai pendapatan dan target jualan mereka. Apa lagi nak kena buat kalau bukan seorang founder itu kena bagi motivasi dan motivasi kepada semua reseller atau junior dia supaya mereka berterusan meniaga dan buat jualan mengikut apa yang mereka target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua junior-junior Mak Chun yang Mak Chun sayangi. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Hari ni ada sebab musabab kenapa Mak Chun nak meeting dengan hampa semua. Kerana memandangkan mentor telah memberi task kepada Mak Chun dan junior. Jadi Mak Chun nak ajak semua junior-junior kita bergabung, kita buat launching besar-besaran. Saya nak jadikan mereka dropship. Saya nak train mereka supaya mereka jadi rakan niaga saya. Kita tak mau jadi dia salesman. Kita nak jadi dia CEO. Build the business empire. They need the people with them together building the empire in Mak Chun. We have a formula. The formula is called 3-8-8. Itulah strategi. Inilah peluang untuk belajar menjana pendapatan 5 ke 10 ribu sebulan. Dari sifu-sifu hebat, kalau pergi kelas diorang kat luar sana kena bayar beribu-riban. Tapi di dalam program reality TV3 ini, anda tidak perlu bayar sesen pun. Percuma. Ni bukan scammer Nak makan pun catur, nak shopping pun catur, nak tolong mak ayah pun catur. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita boleh beri kebahagiaan, kesenangan kepada keluarga kita, kepada mak ayah kita dan juga pada diri kita. Kalau nak jadi reseller, sebentar lagi kita akan buka peluang untuk menjadi reseller kepada junior-junior saya. Orang lelaki ada halkom. Assalamualaikum. Kami ialah junior yang mewakili negeri di zon utara. Saya Junior Hazika dari Perak. Kami mencari anda yang berminat untuk bersama kami menjadi reseller Mak Chun memasarkan produk-produk terbaik IKS. Ilmu disediakan, coaching pun ada, komisen lumayan, produk mudah jual. Tunggu apa lagi? Jangan bertangguh. Bermula betul untuk bergerak laju. Daftar hari ini segera bersama kami Zon Utara. Kami Junior KS Selangor. Anda minat berniaga? Anda ingin jana pendapatan? Anda ingin bersama dengan kami? Jom, produk kampung, rasa kayangan, harga marhain, Junior! Produk Mak Chun terbaik! Sertai kami, geng Junior Johor, dan anda akan dapat menikmati pelbagai pilihan untuk keperluan anda. Hai, saya Iki Muhammad, Junior dari Rauk Pahang. Hari ini kami nak buka peluang kepada warga Pahang yang mana nak sertai kami sebagai reseller, boleh kontak kami di Facebook kami. Hogo Pahang, Hogo! Geng Niaga Mak Chun Jamaica. Saya Aziza, Junior Terengganu. Hari ini kami nak cari reseller yang nak jana pendapatan. Apa tunggu lagi? Jom bersama-sama kami. Produk Mak Chun, produk orang kita, dijamin halal. Jamaica! Jangan mengaku kalah. Kapal dagang dari seberang, penuh muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-tuan datang, orang Melaka sedia menanti. Kami daripada Junior Melaka ingin cari siapa? Reseller. So, mari join jadi reseller Melaka. Orang Melaka! Kepada rakyat Kelantan, mari sini nak royak deh. Kita orang ni, saya ni adalah Junior Kelantan. Jadi macam mana nak hubungi kami? Sila hubungi nombor yang tertera di bawah, okey? Rasa gana produk Mak Chun ni. Sedap ke? Oh, produk Mak Chun.
Biar betul Mak Chun ni. Bukan ketugasan Mak Chun untuk launching cari reseller. Ni kenapa Mak Chun pergi buat launching cari reseller untuk Jinia Mak Chun pula? Oh, ni Fizo, memanglah sepatutnya Mak Chun yang buat launching cari reseller ni. Tapi lah ni Mak Chun nak bagi peluang kepada Jinia Mak Chun buat duit dulu. Jadi depa kena ada reseller. Nak jadi leader, kena tahu lagu mana nak handle staff-staff, termasuklah reseller. Makanya Mak Chun bagi task pada depa untuk depa cari reseller. Walaupun Mak Chun yang buat launching tu. Lah ni depa dah dapat dah reseller-reseller yang depa nak tu. Wow, dahsyat Mak Chun. Hebat tu pencapaian. Tapi apa-apa pun saya minta maaf Mak Chun, saya tetap kena serahkan Mak Chun pada juri kita. Mungkin Mak Chun rasa Mak Chun dah berjaya. Tapi kita dengar dululah apa kata juri kita. Silakan Datin Fauziah. Macam tak sabar je nak tanya Mak Chun tu. Silakan. Okey, terima kasih Fizo. Okey Mak Chun. Tugasan Mak Chun, minggu lepas saya dah kata Mak Chun kena selesaikan tugasan Mak Chun. Saya nampak daripada minggu lepas Mak Chun tolong orang kata kreatif nak menyelesaikan masalah Mak Chun melompat ke satu lagi strategi. Which is very very good. Itu saya perlu memberi pujian yang sangat bagus. Saya nampak launching juga sangat menarik. Dengan semangatnya saya nampak sangat ada motivasi yang telah diberikan kepada leader-leader Mak Chun tu, Jinia Mak Chun. Tapi saya tak nampak pun Mak Chun terlibat langsung dalam video-video Mak Chun. Jadi apa yang Mak Chun cuba nak jadikan Jinia Mak Chun yang ke hadapan, atau Mak Chun dah tak nak buat kerja? Loh. Awak pula saya tak ada kat situ. Saya lah yang uruskan launching tu Datin. Oi, kami ni tim kami ni lah yang cari dewan kami buat. Kami yang panggil depa, yang uruskan segala macamnya acara launching pada hari tu. Panggil juga mentor Mai bagi motivasi kat depa. Awak pula kata Mak Chun tak buat kerja. Datin tak ada kat situ waktu tu. Datin tahu tak? Depa dah dapat ramai reseller pada hari tu tak? Kami dah dapat kumpul 281 reseller. Alhamdulillah kalau macam tu. Bukan saya kata Mak Chun tak nak, sebab saya tak nampak Mak Chun dalam video tu. Sebab saya nak pastikan Mak Chun bersama-sama dengan leader-leader Mak Chun, Jinia Mak Chun untuk sama-sama support. Jadi saya nak tahu, saya nampak di sini strategi Mak Chun dah lain sikit berbanding dengan task yang diberikan. Jadi Mak Chun memang akan lakukan task yang diberikan ke tidak? Sebab daripada minggu lepas Mak Chun dah mengelak ke pangkal jalan yang lain. Adakah kali ni Mak Chun memang dah bertegas, saya dah tak nak dah 100 reseller yang disuruh cari tu, ini adalah cara saya. Saya rasa satu kejap Mak Chun, saya tahu Mak Chun tak sabar nak cakap, tapi saya puji. Kita memang nak cari kualiti. Kualiti tu betul. Saya hanya nak cakap dengan Mak Chun yang Mak Chun punya tugasan ni, adakah Mak Chun nak buat ataupun Mak Chun nak teruskan dengan cara Mak Chun yang ini? Daklah Datin, sebenarnya kalau nak cakap terus terang memanglah letih nak jaga reseller ni, pening kepala otak. Jadi dah alang-alang saya kenal yang ada 50 orang dengan saya ni yang dah buang dah separuh dah minggu lepas. Jadi yang duk ada ni yang saya nak bimbing dia supaya jadi mantap. Sebab depa ni ada potensi untuk menjadi rakan niaga Mak Chun. Tetapi adat pertandingan Mak Chun kena taat kepada mentor. Mak Chun tetap akan buat juga minggu depan launching Mak Chun. Tapi Mak Chun nak bagi laluan dulu kepada Jinia. Itu Mak Chun yang cakap bukan saya Mak Chun dah janji Mak Chun nak buat juga. Sebab bagi saya kalau Mak Chun tak nak buat, saya nak tahu strategi yang Mak Chun tengah lakukan ini, adakah result dia berjaya? Mak Chun, dalam perniagaan tak ada apa yang betul, tak ada apa yang salah. Tapi saya nak tahu juga, tugasan is tugasan. Tapi kalau Mak Chun dah berjaya, Mak Chun dah janji Mak Chun akan buat. Jadi saya harap Mak Chun akan buatlah. Apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada Mak Chun, usaha Mak Chun. Semangat Mak Chun bersama-sama dengan Jinia Mak Chun ni memang cukup menghiburkan. Dan pastinya ia juga akan menjadi satu tarikan untuk orang di luar sana. Jadi itu saya memang betul-betul puji. Okey, dengan usaha Mak Chun nak buat video, nak mempertengahkan. Yang itu sangat-sangat menarik. Itu saya tak nafikan. Terima kasih Datin. Tapi berjaya tak berjaya bukan bergantung kepada jualan. Yang niat saya adalah saya nak lahirkan Jinia-Jinia ni. Dan Alhamdulillah yang penting mereka dapat buat sales dulu.
Walaupun sebenarnya kalau Mok Chun yang cari reseller, Mok Chun yang akan untung. Tapi tak apa. Yang penting kita bagi laluan kat mereka dulu. Macam mana tu Datuk? Ini macam dah sayang sangat dengan Gina ni. Itulah. Saya rasa nak marah tu juga nak marah dengan Mok Chun sebab orang bagi tugasan dia buat tak hirau je. Tapi dia tukarkan strategi kepada tapi kalau you fikirkan strategi tu agak mantap juga strateginya. Dia kata okey, saya nak fokuskan, saya dah singkirkan daripada 87 pada 50, saya nak fokus kepada Genia ni, so mereka jadi successful dulu, dan dia buatkan dengan launching Genia tu begitu menarik sekali. Jadi strateginya agak bagus saya rasa. Cuma yang saya nak tanya Mok Chunnya ataupun memberikan amaran sikit yang Mok Chun buat ni adalah kerana ia merupakan strategi yang Mok Chun ubahkan ataupun ialah menjadi satu spontan sebab Mok Chun dah terlampau sayang dah dengan Genia ini. Sebab kalau kita berniaga ni, tadi Mok Chun dah cakap, kalau dapat lagi ramai reseller, lagi banyak untung Mok Chun. Dan Mok Chun berniaga, bukannya kata Mok Chun ni nak jadi mak kepada mereka semua. Jadi kena find balance lah kan Mok Chun kan. Jadi kalau lah Mok Chun dah buatkan ini merupakan strategi, okey lah. Saya takut nanti dah dapat sayang sangat dah lupa jadi peniaga, dah jadi macam mak dekat dia orang pula. Itu saya rungsing. Datuk, bila kita berniaga dalam satu kumpulan ni Datuk, dah tentulah saya lah cikgu, saya lah mak tiri mereka, saya lah juga kakak dan segala-galanya lah. Tak apalah, tak kisah nak jadi mak tiri pun tak apa. Mungkin mereka kata saya mak tiri mereka sebab saya garang dengan mereka. Tapi yang penting saya nak tengok di akhir rancangan ni mereka berjaya. Hebat sungguhlah Mak Chun ni. Dia sanggup berkorban untuk memberi laluan kepada Genia-Genianya. Tapi kan Mak Chun, bukan bermakna Mak Chun ni terlepas dari penyingkiran. Kalau nak tahu apa yang akan berlaku, kita tunggu selepas ini. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi bersama saya Fizio Omar dalam program Zero to CEO. Penat lelah peserta dalam program ini bukan saja berbaloi kerana dapat ilmu yang banyak dari mentor-mentor yang hebat, tetapi mereka juga bakal mendapat ganjaran yang hebat juga. Jom sama-sama kita saksikan apakah agaknya hadiah yang menanti mereka semua. Apa-apa pun, jom kita tengok video.
Sekarang dah tiba masanya untuk kita mendengar dari ketua juri kita mengenai nasib bottom 3 peserta dan juga Mak Chun pada minggu ini. Silakan Datuk Yasmin. Terima kasih Fizo. Saya pergi yang urusan yang lebih senang, iaitu mengenai Mak Chun. Saya rasa kita akan memberikan peluang. Saya pun rasa macam curious nak tengok apa Mak Chun akan buat minggu depan. Apakah kejutan Mak Chun minggu depan. So Mak Chun tahniah, kita teruskan ya. Untuk yang lain tu, yang bottom 3 tadi tu, saya macam belah bagi sikit. Sebab yang saya katakan minggu lepas, kalau mereka ni bangsa yang attitude, tak nak buat apa-apa, tak ambil serius, kita akan singkirkan. I think yang tu pasti. Saya dah tak mahu membazirkan masa mentor, membazirkan masa semua orang lah. Kalau dah tak nak, janganlah. Masuk observation je mungkin. Tapi pada minggu ini, kalau ikutkan pencapaian yang 0, 0, 0 tu, nampaknya macam mereka ni the same attitude. Bila mendengarkan penjelasan mereka kata mereka cuba tapi tak dapat juga. Itu saya kurang pasti. Jadi saya nak minta pendapat daripada mentor-mentor. Adakah mentor-mentor rasa mereka ni bangsa yang attitude tidak mahu buat, ataupun mereka memang cuba tapi tidak dapat pencapaian? Some people jenis yang lambat, lambat nak catch up. So dia semangat pasukan mereka yang top 25 ni very close. Dia orang teach each other apa yang dia orang tak faham. Jadi ibu mengharapkanlah bagi mereka yang selalu keluar, yang sering keluar nama bottom 3 ni, pihak juri, kalau boleh maybe one last chance for all of them in a lot of way, especially nama-nama yang selalu keluar tu. Ibu mohon tiada penyingkiran untuk minggu ini dan harap mereka improve lah. Okay Ibu, maksudnya Ibu kata mereka ni first time in the bottom 3. Yes. Dan kalau saya katakan minggu lepas, kita akan tidak bagi peluang kepada mereka yang tidak mahu mengambil indah, tidak mahu cuba, wrong attitude. Tapi kalau mereka ni, Ibu kata, mentor-mentor kata mereka ada buat usaha tapi tak ke tahap pencapaian yang bagus, okeylah kita berikan mereka peluang. Tapi saya bagi amaran kepada semuanya, kita tidak akan lagi beri peluang kepada mereka yang tidak mengambil indah. Kalau tak boleh buat pergilah cakap dekat mentor, bagilah respect dekat mentor. Jangan duduk senyap aja. Kalau senyap, mana kita tahu awak malas ke, awak tak tahu ke? Bagi respect aja. Kalau in the real world pun sama juga. Kita respect kepada orang yang nak tolong kita. Datuk Yasmin, I am so relief lah, sebab Masya Allah sepatutnya ada 3 penyingkiran minggu ni, but para juri sepakat setuju untuk tidak menyingkirkan sesiapa. And the bottom 3 yang tidak disingkirkan minggu ini, anda sangat-sangat bertuah. Anda masih ada lagi peluang untuk buktikan kepada semua orang bahawa anda adalah usahawan yang tegar dan berjaya. Namun ibu nak ambil peluang ini jugalah pihak juri dan semua orang. Minggu ini ibu rasa dah sampai masanya kita, ni kejutan ni, kita naikkan 3 nama dari observation list kepada the top 25 list, dan mereka adalah tahniah saya ucapkan kepada mereka yang berjaya di-upgrade masuk ke dalam kategori top 25. Saya seperti dapat merasakan pasti akan ada penyingkiran pada minggu ini. Bukan saja mentor-mentor kecewa kerana peserta tidak dapat memberikan komitmen yang baik kepada tugasan yang diberikan, tetapi nasib menyebelahi mereka lagi sekali diberi peluang. Ibu, apakah tugasan minggu depan untuk mereka? Okey Fizo, kalau minggu lepas mereka buat launching cari reseller, minggu ni tugasan mereka adalah untuk buat launching produk mereka pula. Manakala untuk Mak Chun kena launch produk baru
untuk menambahkan lagi barangan keluaran Mok Chun. Kita ada mentor berderet-deret ibu bawa dalam program ni. Power-power semuanya. Mok Chun nak buat produk baru, ada caranya dan ada formulanya. So, kita refer balik kepada mentor-mentor berdepan dengan ibu. Nanti kita sit down dengan Mok Chun. Kita akan carikan produk baru ni, okay? Stay strong, insyaAllah. Boleh. Baiklah, itulah tugasan yang seterusnya untuk peserta kita dari Ketua Mentor. Saya harap-harap semua peserta akan dapat memberi komitmen yang sebaik mungkin. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan perjalanan usahawan hebat ini setiap Sabtu jam 4 petang dalam program Zero to CEO. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.